Penipuan jenis ini boleh dikatakan antara yang paling kejam kerana ramai mangsa adalah golongan bawahan termasuk warga emas. Angka kerugian saban tahun mencecah jutaan ringgit. Tetapi ibarat kisah penghujung yang tiada kesudahan, masih ada yang terpedaya dengan sindiket atau penipu dikenali sebagai scammer ini. Lihat saja di sekeliling kita, pasti mempunyai pengalaman ditipu scammer. Malah lebih teruk, ada yang sampai sanggup membuat pinjaman bank atau menggadai tanah dan harta untuk menyertai sindiket tersebut. Namun, tahukah anda, sejak 10 tahun lalu terdapat puluhan jenis sindiket dikesan oleh polis diraja Malaysia dan sejumlah kerugian pasti buat anda tergamam. Tanpa belas kasihan mereka ini mengaut bilion ringgit wang rakyat Malaysia. Blackout Channel akan merungkai dan mengupas kembali senarai skamer yang pernah menggemparkan negara kita beberapa tahun lalu. Gores dan menang. Masih ingat lagi kehadiran sindiket ini? Sindiket penipuan ini boleh dikatakan antara yang old school dan rasanya pada zaman serba moden mungkin penipuan gores ini tidak relevan lagi. Secara asasnya, penipuan ini berlaku sebaik anda diberikan sekeping kad untuk digores dan apa yang tertera pada kad menunjukkan apa yang boleh anda menangi. Hadiah yang menarik selalunya agak mewah seperti kereta, pakej pelancongan dan barangan elektrik ditawarkan. Bagi menuntut hadiah tersebut, mereka kemudian meminta anda untuk membayar sejumlah wang yang kononnya adalah dianggap cukai khidmat kerajaan. Setakat ini, jumlah kerugian paling tinggi dicatatkan adalah berlaku di Pulau Pinang membabitkan kerugian 1.5 juta pada tahun 2015. Selepas itu, sindiket ini mula berkurangan tetapi tidaklah lenyap sepenuhnya kerana terdapat juga beberapa laporan dikenal pasti setahun lepas itu. Ini antara taktik dan modus operandi yang didedahkan PDRM. Mangsa didatangi suspek dan meminta mangsa menggoreskan kad yang disediakan. Sindiket meminta mangsa datang ke pejabat syarikat bagi meneruskan proses seterusnya. Syarikat ini biasanya tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM atau mempunyai lesen di bawah Akta Jualan Langsung. Bagi meyakinkan mangsa, sindiket akan menunjukkan kepada mangsa keratan akhbar mengenai kereta mewah yang kononnya dimenangi peserta lain tanpa disedari ia sebenarnya adalah helah semata-mata. Mangsa diminta menyerahkan sejumlah wang yang kononnya cukai khidmat kerajaan. Bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu selepas mendapati barangan yang diberi tidak berkualiti dan tidak sepadan dengan jumlah wang yang diserahkan. Skim cepat kaya atau piramid MLM. Hanya kerana mahu cepat kaya, ramai sudah kecundang. Penipuan jenis ini boleh dikatakan antara yang paling kejam kerana ramai mangsa adalah golongan bawahan termasuk warga emas. Malah, jumlah wang yang terpaksa dilaburkan bukan sedikit dan selalunya individu yang terpedaya dengan skim ini sanggup membuat pinjaman bank biarpun baru setahun jagung bekerja. Bagi warga emas pula, ramai yang sanggup menggadai tanah semata-mata untuk melabur. Kes sebegini banyak dilaporkan pada permulaan MLM sekitar 10 tahun lalu. Lain itu, skim ini turut berkait rapat dan skim cepat kaya yang menawarkan kadar pulangan yang tinggi atau tidak realistik
bagi jumlah pelaburan yang kecil. Disebabkan itu juga, jumlah kerugian jenis skam ini antara yang paling tinggi dicatatkan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, polis menerima laporan kerugian kira-kira 4.4 bilion melibatkan 24 penipuan skim pelaburan sejak Julai 2013 sehingga September tahun 2017. Dalam tempoh 4 tahun, sebanyak 1.7 juta mangsa dilaporkan dan polis menerima laporan lebih 2,500. Jumlah ini saja sudah membuktikan sindiket pelaburan piramid ini banyak helahnya. Pada mulanya, ahli sindiket akan mengajak mangsa supaya keluar minum petang atau makan malam untuk membincangkan peluang perniagaan. Ini perkara biasa. Rakan tidak rapat pun boleh jadi rapat. Selepas itu, ahli sindiket bercerita tentang skim perniagaan di mana mangsa hanya perlu mencari ahli baru untuk mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda dalam masa yang singkat. Skim pelaburan ini menjelaskan di mana terdapat beberapa pangkat di dalam syarikatnya seperti Grand Duke, Duke, Marquis, Count, Baron, franchise dan members. Ahli sindiket juga biasanya akan menggunakan kenderaan-kenderaan mewah untuk menarik perhatian mangsa sebagai downline. Mangsa kemudian berasa tertipu apabila pulangan yang dijanjikan tidak diperolehi. Black money atau penipuan awang hitam. Sindiket ini pernah kecoh satu ketika dahulu. Ini juga antara yang klasik kerana ia pernah menggemparkan negara sejak tahun 2001. Penipuan melibatkan mata wang asing atau lebih dikenali sebagai black money scam adalah satu penipuan oleh sindiket warga Afrika. Mereka memperdaya mangsa yang dikenali di media sosial untuk mengeluarkan sejumlah wang kononnya untuk membeli sejenis bahan kimia yang didakwa boleh mencuci wang yang dijanjikan hasil lumayan. Sejak tahun 2004 sehingga 2008, polis menerima sekurang-kurangnya 20 kes mangsa penipuan black money membabitkan kerugian mencecah kira-kira 4 juta. Malah terdapat seorang mangsa iaitu ahli perniagaan mengalami kerugian kira-kira 1.9 juta. Suspek menggunakan keratan kertas hitam dolar Amerika Syarikat. Kononnya, wang kertas tulen yang sengaja dihitamkan untuk diseludup keluar negara tanpa kesan oleh pihak berkuasa. Wang tersebut kononnya wang kekayaan bekas diktator yang meninggal dunia. Mangsa ditawarkan sebahagian daripada kekayaan tersebut sekiranya membantu membiayai kos membeli cecair kimia untuk membersihkan wang hitam tersebut. Mangsa terpedaya dengan tawaran berkenaan dan sanggup mengeluarkan sejumlah wang yang banyak untuk membeli cecair kimia yang dikatakan mahal itu. Setelah memperolehi wang daripada mangsa, suspek menghilangkan diri. Macau Scam. Awas dengan SMS atau panggilan daripada individu atau agensi mencurigakan. Sindiket ini telah lama bertapak di negara ini, namun sehingga kini kewujudannya masih tidak mampu dibendung. Ada saja panggilan mencurigakan. Sindiket ini sebenarnya didalangi oleh warga tempatan dan warga asing yang membuat panggilan telefon secara rambang dengan mendakwa mewakili mana-mana institusi kewangan. Panggilan tersebut dibuat bagi pengesahan transaksi kad kredit yang kononnya milik anda. Taktik ini digunakan untuk memperdaya mangsa dan boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit. Malah ada di antaranya menyamar sebagai pegawai bank dan pegawai Bank Negara Malaysia bagi tujuan penipuan. Panggilan palsu berkenaan dikategorikan sebagai telecommunication fraud atau Macau Scam. Mangsa mendapat panggilan telefon mengatakan kad kreditnya di sebuah bank tempatan digunakan di sebuah pusat membeli belah. Mangsa menafikan mempunyai sebarang kad kredit di bank tersebut dan sindiket berjanji akan berhubung dengan BNM mengenai masalah tersebut. Beberapa minit kemudian, mangsa menerima panggilan telefon daripada seorang perempuan yang kononnya daripada BNM dan meminta semua maklumat peribadi mangsa. Bagi menyekat kad kredit supaya tidak disalahgunakan, mangsa diarahkan pergi ke
mesin ATM. Apabila sampai di ATM, mangsa sekali lagi menerima satu panggilan telefon yang memberikan arahan sehingga transaksi selesai. Mangsa hanya sedar ditipu setelah transaksi selesai. Tanpa disedari, mangsa telah membuat pemindahan wang kepada akaun pihak ketiga. Love scam. Bukan saja orang muda, warga emas pun jadi mangsa. Sasaran mangsa untuk jenis penipuan ini pastinya golongan yang kesunyian dan memerlukan teman hidup. Memancing cinta menggunakan kata-kata romantis dan janji-janji palsu untuk memperdaya mangsa merupakan satu lagi taktik penipuan love scam yang digunakan untuk menjerat wanita dan lelaki. Selain yang masih bujang, penipuan ini juga hebat dalam menjerat golongan emas berusia 50 tahun ke atas. Terdapat beberapa warga emas wanita yang kecundang dengan penipuan ini. Menurut maklumat didedahkan oleh Bahagian Jenayah Cyber dan Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, sebanyak 5,456 kes penipuan cinta dalam talian melibatkan kerugian lebih 215 juta telah direkodkan sejak tahun 2013 hingga 2017. Mangsa berkenalan dengan skamer ini melalui email, Facebook, Twitter dan lain-lain media sosial. Suspek akan menggunakan kata-kata manis, janji-janji palsu dan panggilan manja untuk menawan hati mangsa. Dalam tempoh perkenalan tersebut, mereka tidak pernah bertemu dan perhubungan menjadi bertambah erat melalui perbualan telefon. Setelah mangsa terjerat dengan cinta suspek, suspek mula menagih simpati dari mangsa dan meminta pelbagai pertolongan kewangan daripada mangsa. Mangsa yang terpedaya akan memasukkan wang ke dalam akaun suspek. Setelah sejumlah wang dimasukkan, suspek akan terus menghilangkan diri. Setiap tahun, Bank Negara Malaysia mengeluarkan ratusan senarai skamer di Malaysia. Selain daripada jenis skamer di atas, terdapat juga beberapa penipuan cara lain yang menjengah banyak negara. Antaranya adalah penipuan e-dagang, penipuan khidmat pesanan ringkas mengenai kad kredit dan beberapa penipuan berbentuk jongkong emas dan tiket pelancongan. Bagaimanapun, sebelum anda terjerat dengan sindiket baru atau lama ini, terdapat beberapa langkah awal yang anda harus tahu. Pengguna internet perlu tahu bahawa terdapat akaun media sosial yang menggunakan identiti palsu di ruang internet. Jangan mudah bersimpati dan memberikan butir peribadi atau maklumat akaun kepada kenalan baru di internet. Jangan mudah percaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana individu yang mendakwa diri sebagai pegawai kerajaan atau swasta, memaklumkan akaun bank anda digunakan oleh orang lain. Semak dengan pihak yang bertanggungjawab terlebih dahulu. Jangan menghubungi nombor telefon yang diberikan oleh mana-mana individu yang melalui telefon. Sebaliknya, hubungi nombor rasmi agensi tersebut. Semoga kita semua rakyat Malaysia dapat membendung gejala skamer ini di negara kita bersama.